السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita ada di dalam ruangan pengajian kita daripada pentafsiran surah Yasin. Kita akan mula pentafsiran kita pada pagi ini pada ayat yang ke-45 daripada ini surah. Jadi Tuhan ni duk royak tentang keadaan usul asal kesesatan orang-orang yang menyekutu dengan Tuhan. Ya, Quran kita ni dia nak mengasaskan bagi kita sebagai orang beriman ni nak kenalnya Tuhan, dalam arti kata kita nak buat Tuhan tu jadi asal. Nak Tuhan tu jadi satu tunggal, tak campur aduk dengan mana-mana. Ini adalah keistimewaan yang ada dalam agama kita, hanya jua agama lain tak ada. Enggak banyak daripada Tok Sami tempat kita, orang tempat kita kenal dengan Tok Cha tu, dia pun aku juga kata orang Islam kita ni mudah, tak jadi susah dalam masalah bab pegang. Ya pegang tu hesok, ya tak ada pegang hak lain. Ya puja hak tu so ya tunggal dengan tak ada duk jadi kikanedah betul seling. Tu makna gitu. Jadi hak itulah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa, dan semua rasul-rasul semua hak mari tamu muka bumi bawa hak tu. Kalau baca dalam surah Hud ni, jumpalah dengan perkataan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hei kaum, hei umat, ibadatlah kamu kepada Allah dalam keadaan tunggal. Tak ada dah Tuhan yang sebenar yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya melainkan Allah Ta'ala hanya jua. Lain pada ni tak ada. Jadi Tuhan nak royak tentang orang-orang yang tak beriman di kalangan orang campur Tuhan ni. Ada Allah ngatik, ada hak lain ngatik. Tuhan kata wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Allah Ta'ala mengkhabarkan daripada sifat takabur orang-orang yang tidak beriman, yang dia tadi itu suka duduk di dalam kesesatan dan takabur mereka. Mereka tadi itu ketiadaan heran terhadap perkara-perkara daripada benda hak dia tadi itu nak jumpa baginya. Gapo hak kita nak jumpa manusia? Yakni al-qiyamah. Kiamat ni ia kena datang.
Ya kita kena jumpa dengan dia. Cuma jumpa dengan kiamat tu buat apa? Kerana nak balaskan perbuatan manusia yang hidup atas muka bumi ini ke syurga ke dalam seksa api neraka. Sebab tu kita nak hidup tadi tu pasti kena hidup dengan cara beringat. Jangan kita hidup ikut berasa itu jangan. Memang kita ada hawa nafsu berasa nak hidup hurriyah, hidup pasal isyarat. Seripap kita nak hidup cara kita. Ya cayu jangan kadang menderang kongku. Gitu. La, bukanlah gitu. Kerana kita wipahai kata depan kita adanya yaumal jaza, hari pembalasan. Hari kira kita kena naik neraca timengi. Mana dalil akli kata kiamat itu ada? Dalil akli bukan dalil syar'i. Dalil syar'i Quran hadis. Dalil akli hak menunjuk di atas kata kiamat tu berlaku. Mana dia? Jawabnya, kita tiap-tiap orang tak ada pernah lihat gapo sekarang malaikat ada sakat bagi dia. Sama ada umur manusia, ada sakat. Sama ada makan ni hak kita makan, ada sakat. Obat puabat ada sakat. Apa nama bina kalau negara maju-maju ada sakat dia. Semua ada sakat belaka. Miwan Khalid lakam miwan tisin, apa nama panggil mut ayu ikut gapo-gapo. Itu tu memadai bagi mereka yang ada akal fikir kata ad-dunya hakaza. Dunia babalah tu lah. Pasti dia kena berlakunya kiamat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita kata ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Datang cerak hari kiamat, jangan kita duk gaduh-gaduh dengan dia. Maka apabila umur kita ni, ayuk kai kita ni, apabila sampai masa ia tak boleh duduk sini, ia kena pergi pada satu tempat. Ini musyahadah akliyah yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, tiap-tiap tahun ada orang duk pergi semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, man mata faqad qama qiyamatuhu, faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa mati, itulah ajal dia itu sampai. Itulah kiamat berlaku terhadap diri dia. Maka Allah Ta'ala ni dengan rahmat dia, dengan kasih belah terhadap kita, dengan kurnia kepada kita, dia royak kepada orang hak tak say nak beriman di kalangan orang hak tak say beriman dah tu Tuhan royak lagi. Kalau kita nak kecek agak orang tak pakai langsung dah. Buat apa Tuhan kena duk royak? Tak royak pun tak apa dak. Hamba aku dia kata. Hamba aku kena cara, aku kena royak. Dia tak say pakai hak dia. Allah Tuhan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan bagi mereka itu, ailil musyrikun, ittaqu, jaga olehmu. Kalimah ittaqu ni banyak dalam Quran. Lebih daripada beratus perkataan ittaqu banyak. Apa makna ittaqu? Jaga-jaga, beringat tahu cong rawang wai. Nah, beringat tahu. Jaga molek. Buat apa? Ma baina aidikum wa ma khalfakum. Bagi di hadapan kamu dan bagi belakang kamu. Katanya ahli tafsir, yakni kita jangan kerja dosa dan jangan juga kita kerja perkara yang makan diri kita. Yakni ma baina aidikum, depan kita dan belakang kita. Lagu mana? Ayat ni kita faham molek. Di sana ada pahala jariah, di sana ada dosa jariah. Lagu mana pahala jariah? Masalan masjid ni, ambo tahu kata orang yang buat tadi tu generasi mula-mula telah kembali kepada Allah. Ada generasi tu imam kita, Allah yubarika fihi wahfazhu, minta Allah Ta'ala jaga
Tok imam kita dan ahli masjid kita berpanjangnya boleh dakwah benda kena ni berpanjangnya. Allahumma amin. Jadi generasi awal-awal kembali kepada Allah Taala. Yang mikir siapa malah nak buat lagu mana, cari tanah nak buat sini, nak buat masjid, nak buat lagu mana. Hari ni tak ada dah sekali dengan kita tahta turab duduk bawah tanah dah. Tapi ingat kata hak kita boleh duduk semaya, boleh duduk buat amal. Jaksa dia duduk mikir siapa malah nak buat. Sekarang lah ni ada orang main lain mari cara. Walaupun begitu pahala duk sapa ke dia, sapakan minit ni duk sapa ke dia. Itu mana sawab jariah, pahala yang duk berlari semua. Di sana ada dosa jariah. Balah mana dosa jariah? Misal kata orang tak pernah pandai buat dosa, tak tahu cara nak cocok tubuh lagu mana, buat masuk mukhaddarat. Mukhaddarat ni makna kata obat sing septic, dadah dan sebagainya. Ya mula hajar jadi palaka. Tuan mati pergi berat dah. Orang duk buat lek belakang ni, naiklah dia belakang. Itu panggil dosa jariah juga. Kalau gitu kita sebagai orang Islam pasti kena jaga. Gapo? Daripada dosa hak kita buat depan kita dan lepas daripada kita mati, ia duk pergi sekali dengan kita. Jadi Allah Taala dengan rahmat dia kata ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Beringatlah wahai musyrikun, dosa muat tu depanmu dan belakang padamu, lepas padamu mati pun pergi juga padamu. Beringat taruh. Subhanallah. Islam kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa wa ana adullahu wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nar wa illa ana hadzartukum lahu. Tidak ada satu perkara yang mendekati syurga malaikat aku tunjuk. Tidak ada satu perkara yang mendekati kamu daripada api neraka malaikat aku larang. Hadzal huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun. Harap-harap kamu tadi itu termasuk daripada golongan orang yang dirahmati oleh Allah. Orang musyrikun pun orang. Orang tak beriman pun orang. Mana-mana jenis manusia ya anak ada. Maka apabila anak ada, walaupun tak beriman, walaupun lagu mana, adalah karamah, ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan nak royak gapo hasil ni kepada kita ni? Nak royak kata apabila kita jadi manusia hak beriman terutama, bukalah hati, serukan orang tak beriman kepada ajaran kita beriman. Kerana orang tak beriman cerak api neraka. Kita tak usah sebut banyak sangat, wasa tak sedap telinga, tapi akidah kita Tuhan royak balah tu. Tuhan royak sungguh kau. Di mana? Dalam Quran kita dah baca tu lah. Hak dak khatam Quran berapa kali dah dalam bulan puasa ni. Hak tu. Tuhan kata innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Allahu akbar. Innal ladzina kazzabu, mereka yang bakit dusta terhadap agama Allah, wastakbaru anha, takabbur, agang, tak saya terima benar-benar. Lepas tu jadi lagu mana? Orang ni tak mati kekal dalam dunia ni berpanjang ni. Lah, mana Samud duduk mana? Mana Firaun duduk mana? Mana kaum Namrud duduk mana? Mana tu? Tak ada sekarang habis gilicing. Gig mana demo tu? Ilallahi turja'ul umur, kepada Allah Ta'ala kembali. Tapi mereka duduk dalam dunia tak pernah beriman dengan Tuhan serta takabur terhadap ajaran Tuhan. La tufattahu lahum abwabus sama. Tuhan tak bukanya pintu syurga untuk terimakan roh hak tubik daripada diri dia. Lalu kalau tak buka pintu syurga, tak buka pintu langit sekadar tu, kuasa kata hingga lagi wala yadkhulunal jannah, mereka ini tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Hingga bila ya Allah mereka ni tak boleh masuk syurga? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga unta masuk lubang jarum baru puak ni boleh masuk syurga. Apabila unta nak masuk lubang jarum? Mata la tak boleh masuk sama sekali. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian inilah kami balaskan terhadap kejahatan orang yang jahat-jahat di sini.
Allahu akbar. Allahumma lakal hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal Islam wa li hadzal iman. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Tuhan tak hidayat kita, tak sampai sini. Kita duk jalan ni boleh beriman dengan agama Allah Taala turun di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untung banyak ano. Menyelik lagu mana boleh sampai ke kita ni. Sampai ke boleh kita semaya subuh, semaya tarawih, semaya qiyam Ramadan, boleh iktikaf, boleh tu, boleh ni. Hidayatun minallah, hidayah daripada Allah SWT. Fashkuruhu, maka hendaklah kita itu syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala biar berkekalan dengan kita. Kemudian mari lagi puak dia. Lagu mana? Tuhan rakyat kata, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini sifat orang tak beriman. Dan tidak datang kepada mereka daripada keterangan-keterangan daripada ayat-ayat Tuhan kami, daripada ayat-ayat Tuhan. Ayat Tuhan di sini kata mukjizat. Orang kita ni terkadang padai dengan royak, terkadang kena padai, tak padai dengan royak kena we tengok. Orang kita tak sama. Sebab itulah sekan seksa, pehan son dia tak suka. Terkadang kita budak ni ada depan kita mengajar, kita buat kecek-kecek gitu ya faham dah. Ada setengah tak faham kena tulis pun keredan. Tulis tak faham lagi kena buat hari. Cai projector ke gapo kena we nampak rupa gambar. Banyakkan orang kita. Ambil di mana tu? Duk buat gitu buat gini, ambil dah Quran ni ada ajar. Cuma kita baca Quran kita boleh tadabbur ke tak benda kita duk buat hari-hari tadi tu kita boleh ambil faham kedak daripada ayat Quran. Ayat Quran tak akan kita faham kalau kita tak tadabbur. Tak boleh kita nak tadabbur kalau kita tak ada ilmu pengetahuan tentang asas fahamnya Al-Quranul Karim. Tuhan kata wa ma ta'tihim, dan tidak datang terhadap mereka daripada keterangan daripada keterangan Tuhan illa kanu anha mu'ridin. Apa makna keterangan Tuhan di sini? Iaitu mukjizat. Mukjizat ni ia berlaku di nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa dia mukjizat? Kita dah dengar ayat di kecil lagi. Mukjizat apa dia? Yani syai'un khariqun lil 'adah la yastati'u al-insan ay ya'ti biha, ay la yastati'u al-insanu al-'adi ay ya'ti biha. Makna kata perkara yang mencarikan adat ni makna kata benda hak kita suasana kita soyak tak cari. Ini bukan luar biasa. Kain kita ni kalau lah kena api ke lagu mana, ya lubeh. Tapi kain orang tu kena api tak lubeh. Bukan biasa. Itu makna ada hukum adat lagu tu. Maka mukjizat ni perkara yang mencarikan adat, makna perkara yang luar biasa. Yang manusia biasa tak boleh nak awak datang. Malaikat rasul-rasul dan nabi-nabi. Apa dia? Kalau zaman Nabi Musa AS tukar dia. Kalau Nabi Isa AS tangan dia. Tangan dia ni apabila sapuh, maka tangan tu jadi sapuh atas gapo-gapo jadi henggok. Nyakit gapo-gapo kalau Isa sapuh gitu henggok. Mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada banyak perkara. Cuma bagi mukjizat berarti molek sini bagi mukjizat dua. Ada mukjizat yang hilang dengan kematian Nabi, ada mukjizat yang berkekalan lepas daripada Nabi itu wafat. Soal, gapo dia mukjizat hak hilang sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni mukjizat dia apabila tak ada air tubik ke celah tangan Nabi ni boh gini. Pergi makan kepada sahabat tubik daripada tangan dia. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi belah bulan serah we tengok kepada orang musyrikun. Dia nak tengok tak Nabi belah bulan? Belah. Semua tadi tu sebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam Tirmizi. Hak tu mati sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Nabi wafat maka dia benda tu pun hilang. Cuma kekal khalidah moga ni.
panggil mu'jizatil khalidah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Quran ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam hak berkekal. Maka orang musyrikun ini bawa mukjizat mari kepada puak dia supaya nak uya tengok dengan mata kepala, rakyat tak dengar, nak uya tengok. Walaupun begitu, illa kanu anha mu'ridin, tak lain tak bukan malaikat mereka itu daripada mukjizat hak Tuhan bawa datang melalui Nabi Muhammad, mu'ridin. Apa makna mu'ridin? Paling hampir mai soncai. Tu makna mu'ridin, makna paling. Orang rakyat awak gitu tu makna mu'ridin. Dalam ayat surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa dia berpaling daripada mengingati Allah Taala ajaran Tuhan, hidup dia akan hidup yang tidak ada kebahagiaan. Bangka, hidup dalam susah, hidup dalam keadaan tak cukup, hidup dalam keadaan penat, hidup dalam keadaan yang mikir tak tubik. Nak buat gapo-gapo mikir tak tubik. Itu panggil bangka. Masya-Allah. Orang kafir Nabi raya ya gitu. Lalu salah satu daripada perbuatan yang dia buat, Tuhan rekod. Rekod ni mana Tuhan tadi itu takat kita tengok dalam Quran Tuhan raya. Dia kata gana. Dia kata kalaulah mung tadi itu nak dapat kemenangan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dengar Quran, dia kata. Ya Quran ni ya pasti kena dengar. Ajaran sunnah ya kena dengar. Ajaran Islam sebenarnya kena buka otak, buka pendengaran, barulah ia boleh nak faham. Lalu pembesar-pembesar daripada Quraisy, Nabi baca juga Quran. Ikut gapo-gapo orang pergi cari dia, dia baca Quran, baca Quran, tak baca hak lain. Padan dengan Quran ya orang zaman tu. Tak ada kenapa itu apa nama Pratya ni, pelasapah ni ada belum ada Quran lagi. Sebab pelasapah Yunani, pelasapah Greek, pelasapah gapo tu atas belum daripada Quran ni datang lagi. Nabi Muhammad tak guna begitu, guna Al-Quran ni. Lalu buat dia tak tahan awak aku mana. Kalau dengar Quran pakai setak lagu mana? Jadi orang berimej. Kita biasa dengar kisah Mus'ab ibnu Umair. Pemuda-pemuda ni kalau dengar kisah ni nangis sikit. Mus'ab ibnu Umair ni orang Mekah janguk, Allah, lelaki yang janguk. Air bau dia ni 2 kilo bau dah. Sekaya-kaya orang daripada orang Mekah. Kamar dia setaat-taat orang kepada mak dia, pak dia mati, mak dia duduk dengan mak dia. Tiba-tiba budak ni pergi dengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, balik-balik ya pergi dengar. Lekat. Apabila lekat, nak buat lagu mana? Tak boleh nak buat. Email masuk dalam. Musyarak Fuk Quraish siapa akan jadi ketua oleh syaitan di dalam apa nama di dalam musyarak tu, mu kena pergi royak ke mak dia. Mus'ab ibnu Umair ni salah seorang daripada sahabat yang taat sekali pada ibu dia. Setaat-taat, abarru lil wali li ummihi. Setaat-taat bagi mak dia. Tiba-tiba mak dia tahu kata Mus'ab ni memeluk agama mengikut Muhammad. Mak dia ni bukan ikut mana dak, dia makan karung demo, dia cocoh demo, dia tak kenal pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang muskilah dia jadi gitu, tak kenal tuan tapi dia dengar salah. Lalu Mus'ab beli barang makan tak saya makan. Bawa air mari tak saya minum. Bawa pakaian bawa tu tak saya. Siapa kaya kata sebab mak dia ada ikhtiari. Maknanya kuasa dia nak makan, tetapi dia tak saya makan kerana anak dia turut Muhammad alaihi salatu wassalam. Lepas tu akhir sekali dia tak tahan juga manusia ni kalau buat-buat ni dia letih juga. Makan juga sikit-sikit. Nabi SAW semangat lagi. Tak apa, tengok wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi dalam dunia buat baik ke dia. Wak pergi makan sama, wak pergi minum sebagaimana mudah buat lagi tu sama. Mus'ab pun tak berhenti. Sehingga Mus'ab dengan cara ringkasnya mati tadi tu kita dengar belakang kisah sahabat Nabi. Hak Nabi kapal tak cukup kain.
Heret balik kepala, kaki terbuka. Heret balik kaki, kepala terbuka. Sehingga Nabi kata, katuk balik kepala, ambil upuk tak balik kaki. Itu Mus'ab ibn Umair. Buat apa? Kerana dia dengar Al-Quranul Karim sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak khalidah, hak kekal. Lalu musyarah puak Quraisy kata, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar Quran. Kalau Muhammad baca, kita buat kecek sama kita. Itu makna kata illa kanu anha mu'ridin. Apabila Muhammad baca Quran, kita buat kecek, buat sontana sama-sama puak kita. Allah, rancangan nak lari pada benda benar. Rancangan nak masuk mengaku Muhammad ni nak heret masuk syurga, dia tak sah. Allah, tak ada arah sungguh kata. Itulah manusia. Kita tak diri kita, mujulah kita ni reti arak sikit sebanyak sikit-sikit, tak kata tak payah rasung, tapi boleh berimej dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujur. Nikmat besar mana dah tu, pegang molek. Tapi pergi hak Muhammadi lah, dia dak pergi hak abauna wa ajdaduna. Tok nenek jangan. Agama Islam, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Hak tok nenek kita tengok, kalau betul kita terima, tak betul kita tak. Terutama bab pegang, bab amal ibadat, bab faham agama. Kalau bab hidup per hari ambil hak tok nenek kita tak ada apa. Cara dia nak menani lagu mana, dia nak buat umuh kok mana. Cuma jangan duk puja pelik-pelik lah deh. Nak buat umuh ni kena puja pelik-pelik, tak boleh juga lagu tu. Tapi orang tua kata tak sah buat lah umuh sini jalan angin, percaya. Orang tua kata tak sah buat lah tani umuh sini ni jalan air susah, tak sah buat. Tu dengar lagu tu tak apa. Tapi hak pesan sakut dengan din lah. Itu maksud dia. Sebab tu kita jangan duk buat mu'ridin paling-paling ini, tak boleh. Kadang kita Quran deh. Buat gitu. Jangan. Gitu masuklah ayat ni. Nampak tu tak? Kita jangan buat tiru. Ni perangai orang demo, bukan orang kita. Orang kita, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Apabila dipanggil dia tadi itu kepada barang yang Allah Subhanahu wa taala panggil, tunduk lalu. Nampak tu tak? Innamastajibul ladina yasma'un. Orang yang terima tadi itu orang yang istijabah, orang yang reti pandang, mikir boleh, dia royak gapo. Tu dia, cara dia. Sifat lagi orang tak beriman. Wa idza qila lahum, ayat 47 tu. Dan apabila kata bagi mereka itu Quraisy hak kaya-kaya. Ni Quraisy kaya. Tadi Quraisy ada ilmu. Tak saya dengar, wak paling ni Quraisy kaya. Ya Quraisy dia banyak jenis. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Infaklah, makna belanjalah hai orang-orang kaya di kalangan orang Quraisy daripada harta benda yang Allah Taala merezekikan kepada kamu. Puak yerti. Kata Allah Taala wi rezeki kepada dia, Allah Taala wi dia tadi itu mewah, Allah Taala wi kepada dia itu nego nak target, yerti. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata waktu baiklah gatik duit mung tu kepada orang-orang yang beriman. Tu kepada orang-orang yang beriman. Dalil sini ni nak ayat kata orang bukan Islam pun kalau dia nak kerja Islam kita boleh terima daripada dia, tak apa. Ni dak tu dia tak turun ayat ni. Jadi orang tak nak, orang bukan Islam tapi dia nak tolong agama Islam kita, terima pada dia, tak ada apa, tak ada masalah. Sebab ni sini ni wa idza qila lahum anfiqu lahum ailil musyrikun, orang yang tak beriman, mimma razaqakumullah, daripada apa yang Allah Taala itu merezekikan terhadap buat kamu. Qala allazina kafaru, berkata orang-orang yang tidak beriman, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, orang kaya kata terhadap orang hak fakir miskin di kalangan orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, kita nak makan ke kepada orang kalau Tuhan nak kenyang kenyang. Tu ni masuk cara mikir cara mikir al-murji'ah. Murji'ah ni makna kata ya harap ke Tuhan dengan tak ada usaha gapo. Jelah ni mari demo nu belaka. Kita kaca nak makan apa kepada orang fakir miskin. Wahai Muhammad, kalau Tuhan nak kenyang. Ni, tengok. Orang panggil hujah dengan masyiatillah
fi maqamil asbab khata' bil mi'ah. Ingat molek, kita hujah dengan kehendak kita pada tempat yang kita kena usaha salah 100%. Misal kata kita ni pelajar, orang kata bacalah, tak baca nak biasa lagu mana esok. Kalau Tuhan nak najah tak nak baca-baca, sungguh tak kata Tuhan najah. Ia berhujah dengan kehendak kita pada tempat dia kena usaha. Lagu ni salah dalam Islam. Hujah dengan kehendak kita bila tak salah apabila benda tu kita usaha dah, lepas tu berlaku tak supaya kita nak. Tu baru kena. Nak mari masjid sana ni tak tahulah sipai awal nak mari. Tiba-tiba anak kocimu tu cari tak jumpa, layar rumah. Tu tak apa. Ni dak anak kocim bak ada depan. Kalau Tuhan tak khandakku, kalau Tuhan khandakku tawak mutu pun siapa Masjid Muhajirin. Siapa lagu mana? Lah, maqamul orang kita ni kalau murjiah jadi gitu. Orang murjiah jadi lagu tu sebab tu tak maju. Nampak tak? Sebab tu tak maju gapo-gapo tak apa Pang getah matang-matang gitu. Tak nak debuh baja-baja, hujan tu tak tu. Kata Tuhan tu baik. Bagus. Mari orang kata beriman geduk kau nikum kau mana, cuba kita tengok tempat dia buat. Jauh dengan kita. Tanah tempat teh kita, udara tempat teh kita, tapi usaha mereka lebih pada kita. Pun palit hak tubik pada kita, tubik daripada tangan dia, tak serupa dengan kita. Kira amal raya ni cuba kira. Tempat teh kita, wah 5 nipis, wah 5 tu 5 ni begani. Demo usaha dengan cara sungguh walaupun semua berhala, itu Tuhan beri. Dunia ya balas tu. Umat Islam kita kena usaha tinggi. Jangan kita duduk saja. Dia kata tak apa kalau Tuhan khandak tak apa. Jadi tu lah Nabi kita tak ajarlah tu. Sebab tu amal senantiasa duk tarbiyah anak-anak kita ni. Terkadang orang baca hadis tawakal sekerak sabit tu kita jadi mati pucuk tu. Lagu mana dia baca kata lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayr kama ruzqa at-tayr. Kalau kamu tadi itu tawakal di atas Allah sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Taala akan merezekikan kepada kamu seumpama Tuhan rezekikan kepada burung. Bertinya tu. Pak kita pun lipat tangan, riba tangan patah, kaki tangan duk dia, tak ada usaha apa. Nampak tu tak? Nampak gapo? Lakoh-lakoh nampak masjid cuma apa tak sapuh, buat apa? Dan kalau Tuhan khanak cuci. Tak ada buat gapo. Tapi kalau kita hubung hadis, itu hadis tardu khamisan wa ta'ti butunan. Dia tubik pada sari dia, biar dia wang pelau, tak ada gapo sekarang. Apabila kelik petai kare penuh. Tu dalil kata usaha. Hadis tulah tapi baca kerak. Lepas tu sebab tu umat Islam faham salah. Supaya dengan ayat Quran, supaya dengan hadis sebab tu hari ni nyebangung di orang Islam hak faham Islam ni, nyebaca di awal Quran, nyebaca di tengah Quran, nyebaca di akhir Quran. Islam kita baru gerakkan akal fikir. Alhamdulillah tengok kok talat mai kita ni. Fak pakai piyah, pakai baju tok putih saja, boleh buka kedai, boleh tu, boleh ni. Hadza fadlullah. Buat apa? Ni ngaji Quran jadi cidik ni. Ngaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaji hadis Nabi tiap-tiap pagi, tiap-tiap tengah hari, tiap-tiap minggu. Oh, cidik. Kalau nak depan gitu. Patut orang bukan beriman, pakak mai kita pakai beriman. Kerana Allah ni bukan Tuhan aku, seorang Tuhanmu juga. Allah Taala yang menjadikan aku, jadi kamu juga. Tak ke benda hak mudah semua tu jadi kamu. Benda tu tumbuh nakak makan ni bagi dia. Kena wi makan ke dia, kena wi tu, wi tepung lah, wi wah lima lah, wi air merah, air hijau. Allahu Akbar. Pak kita, Allah Ta'ala kata, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu ayyutaimun, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala tak ada kanak nak kita wi makan, wi minum ke dia, tapi tu hewi kita. Tu nak ayat tu Tuhan sama. Qul ta'alu nadu apa nama ta'alu bainana wa bainakum, suruh ibadat pada Allah Taala hanya jua. Tu cara dia. In antum illa fi dhalalin mubin. Tak lain tak bukan buatmu ni duk di dalam kesesatan yang terang-terang. Allahu Akbar. Tak khabar kata sesat. Buasa kena tak ada buat gapo orang musyrikun.
Semua berhala hak tak ada buat gapo wek dia. Tapi wasa kena. Tahu ke tak masa Umar radhiyallahu anhu, ni Saidina Umar malah nak sebut benda-benda lagu ni takut jadi jatuh pangkat khalifah kita. Tapi kita sebutlah sikit sebagai mengaji. Masa dia jahiliyah dulu, ya ada berhala dalam rumah dia. Wak dengan wah tamat. Lepas tu masuk kemarah, tak ada apa nak makan, kutih Tuhan. Ambil sah tu makan. Nak ayat kata, makan Tuhan sendiri. Lalu Umar mai duk ngadu ke Nabi, teriak tangis. Kata, wak apalah aku duk katuk lagu mana masa duk jadi jahiliyah. Banyak lagi daripada sahabat baca, tengoklah dalam hidup sahabat Nabi. Cuma baca sahabat ni baca di dalam kitab-kitab Mu'tabar lah. Amo tengok di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah 18 jilid besar duk gitu. Imam Ibn Hajar itu hal sahabat. Tengok ada Siyar A'lamin Nubala 27 jilid besar gitu. Kitab-kitab lagu tu, kitab tokoh-tokoh ni. Pahal kitab tokoh-tokoh ni, kitab hari ni jadi kitab tokoh ni. Payah. Kalau orang ni tulis je heret ikut ni, kalau orang ni tulis je heret ikut ni. Kitab hak tengah tu. Siyar A'lamin Nubala, Al-Isabah, Al-Usdul Ghabah bagi Ibnu Athir. Gapo lagi dah kitab-kitab sahabat dengan sahabat? Baca tengok. Terutama pelajar-pelajar kita. Amba pernah royak sini masa duk mengajar malam Isnin tu, wasa huthu kita ni wasa tak sedap. Pelajar kita tak baca langsung lah ni. Maaf dah kita nak kata dan dapat kita ni banyak pelajar-pelajar ni, tapi mai anang selai. Sehari-hari ni boleh kedak dua muka sehari. Cuba tanya diri kita. Pak kita nak maju lagu mana? Kalau nak tengok semangat, kita tengok di Nusantara kita tengok di Indonesia, tengok di Brunei, tengok di Filipina, tengok di Vietnam, tengok di Malaysia, kita tengok puak dia buat gapo. Baca surat, mengokok dok gitu, hamba gini, subuh saat ni tu dok baris dah. Baca surat puak dia. Pak kita kalau tak baca, tak usah serami Mekah lah. Nah, serami Yamin pun tak lehnya kata serami Mekah lah, abadan malu kok orang. Kita nak lagu mana? Nak orang baca. Jamiah kita ada. Maktabah dan masjid Muhajirin kita nak atas. Kalau nak baca ayat kajisai kita nak naik baca surat, ni mestilah kita tengok supaya tengok besi. Hak ni hak takut sekali. Bawa kitab pian medai. Ini ke panhayai. Panhaan mai kian mai dah nak kelik jadi ummi dah buat kita ni. Kabar lagi. Terutama adin, agama kita, agama Islam. Kalulah agama Islam, orang nak mengajar Islam, meroyak dah. Kalulah kita ngaji Islam, ngaji jamiah Islamiyah, ngaji jamiah Fataniyah, ngaji tu ngaji ni, tapi bahasa Arab kita tak kuasa, fasil kita. Jatuh kita. Ada ke orang ngaji Inggeris tak pandai baca Inggeris, tak tanya fikih ni. Ni ketua rais di Waqar kita, dia jadi ketua tahun ni. Jazahullahu khair. Ngaji bahagian Inggeris. Cuba tanya je. Amba calon ngaji Inggeris. Tapi amba tak baca Inggeris tak anda, malu tak? Amba ni bahasa Thai, yakit ada gini bahasa Thai, tak bahasa Thaiไม่ได้. Gua nak jadi. Tak ada orang ngaji gapo pun, ngaji siap, ngaji bahasa Thai, ngaji bahasa Inggeris, ngaji bahasa Perancis, ngaji bahasa ikut ngaji gapo, hatta ngaji bomo, ngaji pet reti istilah-istilah. Tapi ngaji hukum syarak, ngaji syariah, ngaji usuluddin, ngaji lughah Arabiah, pemeru rang kap anang semedai. Umat kita nak tinggal guna, member nak tinggal pia sikit lagi 30 tahun. Nak tinggal pia. Nak tinggal bagi orang Allahu akbar. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Masjid kita ni nak jadi tu imam, pia baca Quran tak leh. Pia nak naik. Misal kata, pandai entah meja ni, tempat alim ulama kita mari duduk ni, pia nak tolong sepa pula. Kita kena sedar hari ni. Sebab tu hari ni kita kena sahwah kita, bangkitkan kita. Nari Arab duk teruk lah ni. Kita fursah sebab kita seni. Tolong demo tolong. Alhamdulillah kita tolong, kita kuasa nak tolong. Tapi istiadatkan, tepat kita istiadat. Itu cara yang kita kena ambil cara dia. Kemudian wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Kata lagi orang-orang tak beriman tu yang mengejek tambah pula. Muhammad, mung dok janji kata puak kami ni kalau tak beriman Tuhan nak buat turun bala, seksa, gitu gini. Mata hadzal wa'd, bila hadap janji tu? Bila nak berlaku hadap janji? Oh, sedih. Kita dah hajar demo, okay, misalnya ngajilah wi jadi molek,
Sikit lagi kita seni. Bila sikit lagi? Dia tanya kita. Bila sikit lagi? Kalau kita duk ngajar anak murid kita ke apa-apa, kita ngajar cara nak wijaya buat gini, buat gini. Bila nak jaya ni? Pasal syurga. Kata mata hadzal wa'd. Bila ni hak mu duk janji ni bila? In kuntum sadiqin. Ia nak berlaku dalam dunia ni semata buat dia. Sebab apa? Sebab ia hidup dunia ni, tak ada hak lain dah. Tak ada hak lain. Dunia, mata-mata dunia. Kita ada akhirat kita ada. Tapi malaikat ada demo tu tak khabar. Sayhah ni mana tepik tes sekali. Hancur habis. Ada dia, email ada, Tuhan atas angin mari. Dia serup angin kecil tadi itu, maka mati habis dicing. Tak kena kiamat orang beriman. Hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Awal daripada surah Al-Hajj itu berlaku kiamat. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Gerak gepa bumi ni pada hari berlaku kiamat sesuatu yang manusia tak khayal. Nak khayal lagu mana mari tsunami tadi tu manusia lari tak cukup tanah dah. Pas ni rutuh langit. Bom apa nama bukit tadi tu tubai naik atas udara seumpama bulu, tak junun lagu mana orang kita. Tak jadi pening lagu mana, taknya mabuk lagu mana. Yauma tarawunaha, hari yang manusia tengokkan berlaku kiamat tu, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Gugur habis orang hendak mengandung anak-anak dalam perut tu gugur. Ya pasal dia orang mengandung ni kalau kejut tak kena lagu je gugur tu habis. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Tengok manusia tu jadi mabuk sedangkan dia tak nak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi seksa Allah Taala itu bersangat teh. Tuhan menamakan kiamat tu azab dah. Pas belum lagi pada nak masuk neraka. Cuba kita kira. Orang Islam je boleh faham moga ni. Orang Islam saja boleh faham moga ni. Cuba tanya ahli sains. Bila matahari demo dalam Islam royak kata matahari akan naik balik berjatuh. Sungguh ke tak sungguh? Kita tanya buat dia. Pakak mengaku dengan sebulak suara kata sungguh. Pia boleh tahu Nabi Muhammad royak. Tapi kita terkadang kita wahala bala dengan urusan agama kita. Tak apa, lama dah beremail lagu tu. Bila tak tahu. Islam kita ni yang maju tapi dengan sebab kita dak ambil ayat tam lain, mai dak gi bubuh kita, apa nak pergi maju? Kita tak maju lah. Orang Islam nak maju ni kitab Allah Taala. Ambil pia apa tak apa main ngajar. Hak reti Quran, reti hadis, reti sirah, yang ngajar. Insya-Allah kita dalam masa tak lama, 15 tahun, 10 tahun, kuampian perang tu teruk nah. Kalau kita ngaji tu sistem benda tersebut tadi. Sebab Nabi janji 23 tahun. 23 tahun boleh meliputi seluruhnya perkara-perkara tersebut. Kemudian ayat akhir insya-Allah فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Maka tidaklah kuasa mereka itu nak wasiat, nak kecek gapo-gapo apabila berlakunya kiamat. Tak ada wasiat dah. Wala ila ahlihim yarji'un. Kepada ahli dia pun tak ada nak kelik dah, habis licin. Katanya dalam ahli tafsir puak dia duk kecek nak buat lagu mana. Nak wi kita tadi itu gunanya lapis yang ke tengah ni. Sekarang ni kita ada guna bombing. Lepas tu kita guna udara, gunanya langit, tapi kita nak ruang hak tengah tu. Kita nak guna juga ma bainas samai wal ardi tu. Kita nak guna juga. Puak dia duk bincang, nak carinya habuai daripada benda tengah tu nak buat lagu mana. Situlah berlaku kiamat di atas mereka. Nak ayat kata kita ni hadap ke maju sokmun. Tapi maju balik mana? Maju balik dunia, tapi manusia akan mundur. Mundur daripada adil. Tuhan ayat ke? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ha dunia yang maju sungguh terangkat pas langit.
tetapi bab akhirat ia meru rela. Hari ni boleh tengok, maaflah kita sebut dah, terkadang orang maju jadi pet, jadi bomo, jadi tu, jadi ni, jadi uswak tu, suat-suat ni tempat kita mau tak tahu. Tapi kalau tengok negeri Arab, omon ni puluh tak pandai mani junuk, kira tengok. Omon ni puluh tak pandai mani junuk, boleh cucu lah. Tuai jadi doktor, hebat dalam masalah nak sen gapo-gapo, nak obat tu obat ni, obat tu obat ni, maju pas langit. Gaji banyak mana sebulan-sebulan, masuk banyak mana klinik dia hari-hari, tapi tak erti masalah agama. Hazahwal. Hak ni sungguh benda berlaku sungguh. Kita tengok dengan mata kepala. Apa saya dengan nakau daripada orang TV3 di Malaysia, ya gigi seluruh dunia masa dia duduk dalam thumbnail ya tu. Allah dia kata apabila kita tengok parak tempat kita, Malaysia baik, Taning baik, orang berpegang dengan agama, lebih tepat dari kita, lebih sini. Hak ni kita nak puji, tengok dengan mata orang Arab ke, Masya Allah. Hak kita dah tengok Masjid Haram, Masjid Nabawi, tak apalah situ, tapi hidup mereka hak sungguh tak serupa dengan hak cara hak kita duk khoya, duk puasa togak Arab ni pegang agama kejak balik lah. Apabila kita tengok sungguh terkadang tak erti semani junub ngomong ni puluh ni berat lah. Pak kita terkadang kalau kita dah lock tak ada kecek rasung bab agama, reti hak lain saja. Masya-Allah, nak jadi aku mana. satu biiznillahi taala pada hisah lagi esok dah. Kalaulah apa nama ni ada ruang lagi ataupun petai hari, tengoklah kita nak wari jadi cepat sikit kerana surah ni berhajat pada kita mu'taqifin mu'taqifat ni ambil wak guna di dalam hidup kita hari-hari ya. Sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ni, asallallahu subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.